Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pelajar. Semoga pelajar semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan dalam lindungannya. So hari ini saya akan sambung kelas kita last week. And then sebenarnya FOS ni kita dah masuk dah sebahagian teori dia. So hari ini saya akan pergi lajulah kat bahagian tu. So kita nak tekankan lebih kepada bahagian calculation. So apa itu FOS So FOS ini dah terangkan dah juga tak apa saya terangkan sikit lagi. So FOS ni kita ada banyak bahagian Topik 3 kita akan belajar mengenai apa itu definisi FOS, kemudian Newton law, and then awak akan belajar mengenai perbezaan di antara mass and weight. Kemudian bagaimana nak mengira resultant force and resolution force. Kemudian bahagian yang terakhir sekali dalam chapter 3 force ini adalah moment of forces. Okay? So kita tengok definisi force. Saya ulang balik. So force is a push or a pull upon an object, di mana unit yang digunakan untuk force adalah Newton. So take note belajar. Force mesti dalam Newton. So force is also defined as anything that change the state of rest or motion of an object moving in a straight line. So force juga didefinisikan sebagai apa-apa saja yang mengubah kedudukan suatu objek tu daripada dalam keadaan yang rehat ataupun bergerak pada satu garis yang lurus. Okay? So, saya tunjuk dah itu video dia. So, ini adalah contoh situasi yang awak menggunakan force. So, such as opening a window, opening a door, ataupun awak masak nasi lah, apa semua tu aktiviti yang menggunakan daya. So, this is the effect of force, which is object can start and stop moving, object can move faster and slower, object can change direction, akan boleh ubah arah dari kanan pergi kiri, dari depan ke belakang dan sebagainya. Dan akhir sekali object can change shape. So that is the effect of force. So first Newton law consists of 3 physical law. Actually Newton law is divided by 3 Newton law. So kita ada Newton first law, Newton second law and Newton third law. So kita akan fokus kepada Newton second law, which is F is equals to MA. So ini saya dah terangkan. So we go directly to F equals to MA. So ini adalah conclusion untuk force Newton. Newton first law, things stay in motion or at rest. And second law, force, mass and speed are related. And the third law, every action has an equal reaction. Okay, ini apa dia? Buat tulisan di sini ya. Okay, force ini bahagian kedua saya nak terangkan tentang force. So force is equal mass multiplied by acceleration. So F is actually equals to M times A. So M is mass, berat dalam kilogram. And A is acceleration ataupun pecutan. Okay. So kita tengok gambaran di sini. So kita tahu basic formula untuk force F is equals to MA. So ingat ini. Ini tak diberi dalam final nanti. Dalam ujian tak diberi. Jadi awak kena tahulah basic formula ni. Force ni dia boleh dipecahkan pada part CS dan part CY. So kalau awak nak kira, contohnya dekat gambar rajah ni kita tengok. So force ni diberi pada satu sudut theta kat sini. Tak kisahlah sudut dia 45 ke 20 ke tu. Kalau kita nak dapatkan Fx daya pada arah X ataupun pada paksi X, kita akan gunakan F cos theta, which
theta ni dah diberi dalam soalan. So kalau nak dapatkan daya pada arah Y, Fy, so F is equal to F sin theta. So theta ni nilai dia dah diberi dalam soalan sudut lah. Theta tu sudut. So kita tengok question 1, example 1. A wagon is moving with a constant acceleration of 10 meter per second squared. What is the force acting on the wagon if the mass is 7 kilogram? So dalam soalan ni diberi pecutan 10. Kita underline soalan ni. Diberi data dibagi. Kemudian dibagi mass M equal to 7. So kita tahu basic formula force is F is equals to MA. F equals to MA, di mana M dah diberi 7 and A adalah berapa? Dalam soalan dah diberi iaitu 10. So masukkan 10. So 7 times 10, the answer will be 70 Newton. 70 Newton. Senang je kan? So ini soalan macam ini sekiranya dia bagi F direct macam tu. So kita tengok example 2. Example 2, a 25 kg of wooden block is pushed, ditolak bukan diangkat, dipush. Push maksudnya dia tolak sama ada dia pergi ke kiri atau kanan lah. With a force of 70 Newton at angle 40 degree. So find its acceleration. Dia dah bagi kat awak M, kemudian F. Okay, dia nak dapatkan A. Nak dapatkan A, ini F. So dalam kes macam ini, soalan awak tengok. Daya ni 70 Newton diberi pada satu sudut iaitu 40. So awak kena dapatkan daya pada arah X. So macam mana kita nak dapatkan Fx ni? Okay. So kita tahu basic formula F is equals to MA. So rumus ini kita akan guna untuk dapatkan apa yang diminta soalan tu iaitu A. Tetapi F yang diberi dalam soalan ni ada pada sudut 40. Jadi awak kena dapatkan dahulu Fx ni. So Fx is equals to F cos theta. So F dah diberi 70 and sudut dia cos 40. So dapat berapa? Kira. Check kalkulator. 70 cos 40. So the answer will be 53.62 Newton. So ini adalah Fx. So dah dapat ke lagi? Jawapan dia belum Dia minta kita dapatkan acceleration. So masukkan F yang awak kira ni dalam basic formula F equals to MA. Di mana F kita dah ada, M dah ada, so boleh dapat A kan? So F kat sini berapa tadi? 53.62 equal to M25. So A kita tak tahu. A. So A yang nak dicari. So nak dapatkan A sahaja. Kan? So yang ni kena pergi sebelah macam tu. Akan jadi apa? A is equals to 53.62 divided by 25. So A is equal to 2.14 meter per second squared. Meter per saat kuasa 2. Okay. So ini contoh kalau daya diberi pada suatu sudut tertentu. Okay, kita teruskan. So weight. Pelik tulisan ni. Sebenarnya kat atas ni dia weight berat. Weight is defined as the force of gravity. Weight.
So slide ni awak boleh ambil dalam CDOS nanti saya masukkan dalam CDOS. So awak boleh download dari situ saja. Okay. So weight is defined as the force of gravity that act on an object. Okay. Weight ni adalah daya tarikan graviti yang bertindak pada suatu objek. Okay. The SI unit of weight is Newton ataupun kilogram per meter per second kuasa 2. So weight ni dalam Newton and G ni adalah apa? Percutan graviti. G is always 9.81. Ingat G ni sentiasa 9.81. So mass ni bergantunglah kepada berat dia berapa. So kita tengok. What is the difference between weight and mass? So apakah perbezaan di antara weight dan mass ni? So dari segi definition, mass is actually multiplied by gravity. But mass saja amount of matter in an object. Bilangan jirim dalam suatu objek. And then the value change accordingly to gravitational field. Mass pula, the value is always constant everywhere on the earth. So kalau weight ni, kalau awak duduk dekat bumi, nilai dia lain. Kalau awak duduk pula dekat bulan, nilai lain. Duduk kat Pluto, nilai lain. Sebab mass dia tu, weight dia tu bergantung kepada tarikan graviti pada tempat tersebut lah. And then for weight is vector quantity. Sebab apa vector quantity? Sebab dia ada tarikan graviti, so ada direction. So kita classifykan this is as vector quantity. And then for mass, dia ada magnitude saja. So kita sebutkan dia sebagai scalar quantity. So for weight, kita ukur dalam Newton, but mass ukur di dalam kilogram. So that is the difference between weight and mass. So kalau dalam test, dia minta awak berikan perbezaan di antara weight and mass. So awak boleh jawab soalan ini dalam bentuk tabel macam ni. So lagi mudah untuk awak nak tulis dalam table berbanding nak tulis dalam karangan tu kan. So this figure show the difference between weight on earth, weight on the moon and what is actually our mass. So kalau kita berada di bumi, so berat kita adalah sekitar 560 Newton. Tapi kalau di bulan dalam 90 Newton. Tapi sebenarnya mass is always 56 kilogram. Is always maintain 56 kilogram lah. Okay. So kita akan masuk kepada force equilibrium. Pelik pasal apa ada tukar macam tu. Mungkin PDF saya, bila saya convert PowerPoint kepada PDF, dia tak boleh baca style tulisan ni kot. So yang seterusnya kita akan tengok force in equilibrium. Yang kedua ni force in equilibrium. So force in equilibrium is apa? Daya dalam keseimbangan. So daya dalam keseimbangan ni berlaku apabila pertama, the resultant force that act on an object is zero. So yang pertama, apabila daya paduan yang bertindak ke atas suatu objek itu adalah sifar. Contohnya ada satu objek, kan? Ada satu objek, ada banyak daya yang bertindak. Ada banyak daya yang bertindak. Tapi apabila kita combine dia semua, dapatkan resultant force. Resultant force dia menjadi sifar. Zero. So that means objek ini berada dalam keseimbangan. Dia tak bergerak lah. Sebab daya kiri, kanan, atas, bawah semua sama bila dipadukan. Kemudian situasi yang kedua apabila the object is at rest. So it at rest ni, dia memang tak bergerak.
Duduk satu point saja, dia tidak bergerak. Tidak bergerak, pegun, statik lah. Itu pun dalam keadaan keseimbangan. Force in equilibrium. Okay. Dan yang terakhir sekali, apabila the object is moving with a constant velocity in a straight line. Contohnya kalau satu bowling lah, awak baling bola tu. Panggil apa? Bola ke apa? Baling je dia bergerak. Dia bergerak dalam keadaan yang mempunyai hal laju yang sama sebelum dia berhenti lah. Hal laju yang sama dalam straight line. So kita sebutkan objek ini berada dalam keseimbangan. Walaupun dia sedang bergerak tapi dia punya hal laju sama, so dia masih dalam situasi keseimbangan. Okay? So kita tengok pula yang seterusnya adalah resultant force. Resultant force ataupun daya paduan. So resultant force is a single force that represent the combined effect of two or more forces acting on a rigid body. Okay, apa maksudnya? Paduan daya merupakan satu daya yang mewakili kesemua kombinasi daya yang melebihi dua ataupun dua, tiga dan selebihnya lah. Itu adalah daya paduan. Contohnya, kalau ada satu objek ni, dia menerima daya, banyak daya dari kiri, atas, kanan, bawah, ke sini apa semua kan. Dekat sini lah, kat bawah lah. Tapi kita boleh kira semua daya ni. Kita kirakan sehingga dia menjadi satu daya. Satu saja. Represent one point only. So ini kita sebut sebagai resultant force. So boleh kira lah. Dia akan jadi combination all the forces. So kita tengok contoh yang pertama. Ini sebenarnya example lah atas ni. So force act at a same direction. So kalau daya tu bertindak pada arah yang sama. Maksudnya pada paksi yang sama. So awak tengok contoh pertama ini. Kita ada daya 1, daya 2 dan daya 3. Contoh sini dah hilang dah. So saya bagilah. So daya 1 5 Newton. Daya kedua sama dengan 3 Newton. So daya ketiga ni contohnya 10 Newton. 10 Newton. So macam mana kita nak mengira resultant force ataupun daya paduan bagi ketiga-tiga daya yang bertindak ke atas objek. So yang pertama, make sure awak kena pastikan apa-apa daya ke kanan, awak assume sebagai positif. You assume as positive. And then to the left, assume as negative. Up, positive. And downward is negative. So make sure awak kena pastikan assumption awak ni betul. Ke kanan dan ke atas positif, ke kiri dan ke bawah is negative. Okay? So kita tengok daya yang pertama F1 ke kanan. So we assume as positive. So akan jadi positif lah 5 tambah dengan ni ke kanan juga. Tapi sama nilai dia adalah 3. Tambah dengan 3. Kemudian force yang ketiga ni ke kiri. So we assume as negative. Tolak berapa ke kiri? 10. Tolak 10. So akhir sekali berapa daya paduan untuk force 1, 2 dan 3. So 5 tambah 3, 8. 8 tolak 10 akan jadi apa? Negatif 2 Newton. Sebenarnya bukan nilai dia negatif 2. Negatif ni menunjukkan arah dia ke mana. Dia sebenarnya adalah 2 Newton tapi arahnya ke kiri. So resultant force dia yang akhir sekali, ni kalau kita nak lukis balik, daya tu sebenarnya bertindak ke kiri sebanyak 2 Newton. So kotak ni nanti bergerak ke kiri lah. 2 Newton. Okey, itu kalau daya bertindak pada paksi X. So kita tengok pula kalau daya ni bertindak pada paksi Y. So sama juga konsep dia. Cuma kita assume ke atas ini adalah positif dan ke bawah adalah negatif. So F114 ke atas dia
akan jadi apa? 14. Kemudian ke bawah, ini saya anggap sebagai 5 lah. Ke bawah, tolak 5. Patutnya soalan dia adalah nilai ni ya. Apalah, hilang. So F3 sama dengan 2 ke bawah juga. So kita tolak lagi 2. So kira kan 14 tolak 5 tolak 2. So the answer will be resultant force is equals to 7 Newton. Okay, boleh faham tak? So apa yang penting adalah awak kena tahu, make sure bahawa arah mana positif dan arah mana negatif. Okay? So awak akhir sekali dapat 7 Newton ni positif, maksudnya box ni akan naik ke atas lah. Dia akan jadi ke atas. Ke atas So next question, example 3. Force act in a opposite direction. So soalan ni sebenarnya sama je macam soalan tadi. Kita tengok macam ni pula. Kalau ada kalau ada soalan yang ada dua arah yang berbeza. So kita ada daya pada paksi X dan daya paksi Y. Contohnya ke kanan ni kita ada 10 Newton Fx. Dan ke atas kita ada 15 Newton contohnya. So bagaimana kita nak mengira arah ini? So bagusnya soalan ni dia dah bagi siap-siap dah kat awak pada X 1 dan pada Y 1. So awak boleh kira menggunakan konsep teorem Pythagoras. Di mana Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Sebenarnya masa sekolah dulu awak dah belajar yang ni. Dalam fizik pun ada, iaitu dalam resultant force lah. So kalau macam ni, macam mana nak buat? Kita ada 10 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. So dapat berapa? 10 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. 10 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Awak akan dapat 325. 325. Punca kuasa jawapan ni. So the answer will be 18.03 Newton. So 18.03 Newton. Okay. Tu sekiranya ada daya pada paksi yang berbeza, iaitu paksi X dan paksi Y. So yang seterusnya ini soalan ni saya akan minta awak buat, tapi ni faham ni tak faham ni bahasan. Saya akan snap nanti bagi kat awak ataupun awak boleh buka lah dekat slide PowerPoint saya. Sebab ni saya convert kepada PDF, jadi ada beberapa perkataan mungkin dia tak dapat nak convert ke apa. So please remember, is always assume ni. Always assume Fx ke kanan is positive, ke atas positif, ke bawah kita assume negatif dan ke kiri adalah negatif. Okay? So resolution force. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang FR, resultant force. Resultant force. Resultant force ni bila ada daya paksi X, ada daya paksi Y, kita combinekan dia jadi FR. Jadi satu daya. Tapi kalau dalam resolution force ini, apabila daya tu berada pada paksi X dan Y ya. Jadi paksi X dan Y, daya tu diberi dalam satu sudut. Contohnya, ni daya yang berwarna merah ni. Warna merah ni F daya. Tapi awak nak pecahkan kepada daya pada arah X dan daya pada arah Y. So macam mana awak nak kira? So sekiranya, yang pertama sekali macam contoh ni. Ni bila sudut diberi pada paksi X macam ni. Fx, bila awak nak dapatkan Fx akan jadi F cos theta. Dan Fy automatik akan jadi Fy sama dengan
F sin theta. So normally soalan macam ni lah kan. Tapi dia ada dua kes di mana. Kalau kes yang pertama sudut diberi pada paksi X macam ni. Kes kedua tu apabila sudut diberi pada paksi Y kat sini pula. So kita tengok. Kat sini kes pertama nak dapatkan Fx dan Sy apabila sudut diberi pada paksi X. So Fx akan jadi F cos theta dan Fy akan jadi F sin theta. Dan berbeza apabila sudut berada pada paksi Y, maka pada Fy ni akan jadi cos. Fy jadi cos. Fy equals to F cos theta dan Fx akan jadi F sin theta. Boleh? Lepas ni kita buat soalan, dia akan faham lah. Okay, kita tengok contoh yang pertama untuk soalan resolution method ni. Sebenarnya soalan tadi dia minta apa? Dapatkan force pada arah X dan force pada arah Y, iaitu Fx dan Fy. Okay, kita tengok soalan, sudut diberi pada paksi X kan? So, paksi X, maka Fx akan jadi F cos theta. Akan jadi F cos theta sebab ni sudut pada paksi X, so dia akan jadi F cos theta. So, F dia berapa? 70 cos 50. 50 apa? 50 darjah. Tekan kalkulator. 70 cos 50 degree equals to 44.995. So, kita boleh bubuh sebagai apa? 44. Awak nak tulis 44.995 Newton boleh. Atau awak nak tulis saja kat sini 45 Newton. Boleh juga So, daya pada paksi Y pula macam mana? F sin theta. So, F dia adalah apa? 70 dah diberi dalam soalan 70 sin 50. So, awak akan dapat berapa ni? 70 sin 50 sama dengan 53.623. So, saya 62 je lah Newton. So, ini jawapannya. Okay. Saya harap awak faham lah. Tak faham lagi terus PM je saya. I always be there for you. Cik Wah. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, tengok tadi soalan tadi dia sebenarnya arah ni ke kanan positif lah. Ke atas is positif juga. So, kita tengok soalan yang kedua ni. Ni apabila soalan ni dia turun dan ke kiri. So, kalau kita turun ni, dia negatif. Ke kiri ni adalah negatif. Negatif ni nak menunjukkan arah lah. So, F dia berapa? Oh, ni sekali ni dia bagi sudut pada paksi Y. So, sudut pada paksi Y maksudnya Fy yang akan dapat cos. So, F cos theta. Okay. Fx akan jadi sin. So, F sin theta. So, F dia berapa? 100 sin 60 darjah. Okay. Kalau cos pula 100 cos 60 darjah. So, kita tekan kalkulator. 100 sin 60. Jawapannya 86. So, 86.60 Newton. Okay, ni maksudnya dia ke kiri ke kiri. So, negatif lah. Kemudian 100 cos 60. Cos 60 akan dapat 50. So, ni negatif tadi kan? Negatif 50 Newton. So, negatif ni sebenarnya apa? Dia menunjukkan arah. So, negatif 50 maksudnya daya tu
arahnya ke bawah. Macam ni. Boleh? Okey. So saya rasa setakat itu sahaja untuk kelas pada kali ini. Yang bahagian ni dia bahagian seterusnya ni saya akan ajar next class. Sebab yang ini kena betul-betul faham ni. Okey, setakat tu saja kelas untuk hari ini. Untuk 1 jam pertama. So saya nak tinggalkan awak dengan soalan. So soalan buku modul dah beli kan? So awak buka buku modul dekat practice 3. Buku kita tak sama page dia. So dalam page 149 macam tu. So awak buka dekat practice 3. Sila jawab soalan. Saya tulis kat sini lah. Lagi ada yang hilang ingatan pula. So buka dekat practice 3. Practice 3. Muka surat kita ni sebenarnya tak sama. Nanti awak cek balik muka surat 149. Buat soalan 1. Soalan 1 sehingga soalan 5. Soalan 5. Okey? So dia bagi soalan 1, 2, 3 ni soalan 1, 3, 4 ni soalan teori je. So soalan 5 tu ada calculation sikit. So itu sahaja. Terima kasih kelas.